Bu Yang Berhormat Tenom. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Pertama sekali, izinkan saya mengucapkan jutaan tahniah kepada kerajaan pimpinan yang amat berhormat Tambun di atas kejayaan menunaikan reformasi undang-undang ini seperti mana yang telah diucapkan di Belanjawan 2024 bagi mengatasi sindiket akaun keldai yang banyak digunakan, skema, perjudian, pelacuran, dadah, gangsterisme dan lain-lain. Langkah bagi menangani sindiket akaun keldai ini turut dilaksanakan oleh negara jiran kita iaitu Singapura menerusi pindaan terhadap Akta Rasuah, Pengedaran Dadah dan jenayah berat lain dan Akta Penyalahgunaan Komputer yang telah diluluskan pada 9 Mei 2023. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pindaan perlu dibuat kepada RUU ini. Tuan Yang Dipertua, saya memahami bahawa prinsip perundangan secara asasnya bersifat untuk menyediakan peraturan yang mesti dipatuhi oleh setiap ahli masyarakat dengan cara menetapkan standard serta batasan dalam setiap aktiviti. Namun demikian, undang-undang tersebut seharusnya mempunyai elemen untuk mewujudkan perasaan gerun dan gentar bagi menghalang individu tersebut melakukan kesalahan terbabit. Justru itu melihat kepada hukuman dan denda yang telah ditetapkan menerusi Seksyen baharu iaitu Seksyen 424A, 424B dan 424C adalah terlalu ringan sekiranya hendak dibandingkan dengan kemudaratan yang dibawa oleh pesalah terhadap perkara tersebut. Tuan Speaker, kesalahan yang dilakukan kerana akaun keldai ini yang kebanyakannya digunakan untuk tujuan mencuci keuntungan yang diperolehi daripada aktiviti jenayah seperti skema, perjudian, pelacuran, dadah, gangsterisme dan lain-lain. Sebagai contoh, berdasarkan statistik kes penipuan atas talian yang telah mencatatkan sejumlah 34,497 kes yang membabitkan kerugian sejumlah 1.218 bilion yang dilaporkan di seluruh negara tahun 2023 adalah satu kerugian yang amat besar kepada negara kita. Bahkan kita dapat lihat banyak kes yang dilaporkan di Datuk Akbar menunjukkan penjenayah seperti ini terlepas daripada hukuman dan hanya dikenakan denda yang sudah pasti mampu dibayar oleh mereka kerana denda yang dikenakan itu tidak seberapa dengan keuntungan yang diperolehi oleh mereka. Justru itu, saya mohon agar aspek ini dikaji semula bagi denda dan hukuman yang lebih berat dikenakan kepada para pesalah yang terlibat. Tenom juga bersetuju dengan Kepong agar sindiket utama dalam akaun keldai ini harus dibenteras secara besar-besaran. Sebagai contoh, saya memahami perbahasan daripada Jempol tadi bahawa jika ada seseorang individu memperalatkan seperti contoh seorang ayah ataupun penjaga kepada OKU, kepada anak-anak OKU, mereka menggunakan nama orang OKU itu untuk sebagai akaun keldai tersebut. Tenom juga bersetuju dengan Julutong agar institusi kewangan turut dipertanggungjawabkan sebagai contoh pemindahan wang akaun besar-besaran dalam sesuatu masa sehingga melebihi pengeluaran maksimum. Sudah pasti pemindahan wang tersebut dalam sejumlah yang besar sekaligus mendapat kebenaran bank tersebut. Tuan Yang Dipertua, bagi melaksanakan RUU ini ianya harus digandingkan dengan penerapan teknologi yang terkini seperti AI, Big Data Analytics bagi membolehkan pengesanan awal terhadap aktiviti kewangan dan transaksi yang mencurigakan. Sekaligus boleh memantau corak transaksi secara real time dan mengenal pasti transaksi yang mencurigakan berdasarkan algoritma yang canggih. Sebagai contoh, teknologi blockchain yang dapat meningkatkan ketulusan dan keselamatan transaksi kewangan. Kedua,
teknologi biometrik seperti pengenalan wajah dan cap jari digunakan untuk memperketat proses verifikasi identiti. Ini memastikan hanya individu yang sah boleh membuka dan mengendalikan akaun bank bagi mengurangkan risiko akaun keldai tersebut. Sedikit masa Tuan Yang Dipertua. Ketiga, behavioral biometrik atau tingkah laku biometrik juga boleh diterapkan kepada institusi kewangan bagi menganalisis tingkah laku individu yang ingin membuka akaun seperti cara menaip penggunaan peranti dan corak interaksi menerusi penggunaan sistem yang akan mengenalpasti aktiviti yang tidak konsisten dengan profil pengguna sah dan seterusnya dapat menghalang akses yang tidak sah. Tuan Yang Dipertua, seterusnya bagi meningkatkan tahap kesedaran kepada orang awam mengenai isu ini, satu kempen kesedaran awam yang komprehensif perlu dilaksanakan dengan lebih aktif menerusi penggunaan media massa, media sosial, program pendidikan di sekolah dan universiti bagi menerangkan implikasi sekiranya mereka terlibat dengan kesalahan ini. Selain itu, kerjasama erat antara agensi penguatkuasaan, institusi kewangan dan pihak berkuasa antarabangsa dalam berkongsi maklumat dan strategi ini termasuk penubuhan jawatan kuasa khas atau task force yang fokus kepada isu jenayah kewangan serta penyertaan dalam forum antarabangsa seperti Financial Action Task Force. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil menerusi pindaan RUU ini dalam menangani masalah akaun keldai merupakan pendekatan yang komprehensif dan bersepadu bagi dan memastikan sistem kewangan kita kekal kukuh, telus dan terjamin. Mengakhiri ucapan, Tuan mohon menyokong. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Nom. Saya jumpa Yang